Bagi gerai-gerai terbuka yang menyediakan perkhidmatan dine-in di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 100% jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Pelan de-escalation fasa ketiga telah dilaksanakan dan akan bermula 6 Julai 2020 bagi perkhidmatan penyajian makanan dine-in di premis-premis makanan, gerai-gerai terbuka di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran dan tamu-tamu mingguan di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Jabatan Bandaran Tutong. Di bawah pelan ini, had jumlah pelanggan di premis-premis makanan iaitu restoran, kafe dan food court yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kini dinaikkan kepada 80% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk premis makanan berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan masih dikekalkan. Bagi gerai-gerai terbuka yang menyediakan perkhidmatan dine-in dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 100% jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong, Daerah Tutong dibenarkan untuk beroperasi semula pada hari Khamis 9 Julai 2020 pada kadar keramaian penjaja 50% dari jumlah kapasiti biasa ruang berniaga tamu berkenaan pada satu masa mengikut penjadualan kumpulan penjaja yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong. Tamu Neka Seria, kawasan letak kereta Pasar Neka Seria dan Tamu Neka Kuala Belait, kawasan letak kereta Pasar Neka Kuala Belait juga akan beroperasi semula dengan penempatan penjaja-penjaja kedua-dua tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Neka Seria, Jalan Lorong 3, Selatan Seria. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu bekerja di talian 422 1009 sambungan 200 atau 811 7115 selepas waktu bekerja. Manakala bagi pembukaan semula Tamu Neka Seria dan Tamu Neka Kuala Belait dengan penempatan tamu-tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Neka Seria, hubungi Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria semasa waktu bekerja di talian 334061 atau 8872233 selepas waktu bekerja. Pemilik atau pengusaha pawagam dikehendaki untuk mendaftarkan kod QR BrewHealth yang khusus bagi premis mereka. Semua pawagam di seluruh negara juga akan dibuka semula. Dengan pembukaan semula pawagam itu nanti, bagi pemilik atau pengusaha pawagam perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut ialah mendapatkan kod QR BrewHealth bagi premis mereka, menghadkan jumlah pengunjung kepada 30% dari jumlah kapasiti biasa, membuat pemeriksaan suhu badan, memastikan pekerja sentiasa memakai penutup hidung dan mulut. Pekerja yang tidak sihat dinasihatkan untuk tidak hadir bekerja, menjarakkan masa tayangan siaran filem bagi tujuan pembersihan, menjarakkan fizikal dan sosial sekurang-kurangnya 2 tempat duduk, mempamerkan notis jumlah maksimum kapasiti kemasukan, tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dari kapasiti biasa dan perlu menyediakan hand sanitizer. Mana-mana pemilik atau pengusaha pawagam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan pemilik atau pengusaha pawagam adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Sementara itu, bagi pengunjung pawagam, kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk masuk ke pawagam.
Para pengunjung hendaklah mempunyai kod yang diperolehi melalui aplikasi BruHealth, perlu membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu dan membeli tiket secara online. Memakai penutup hidung dan mulut, pengunjung tidak dibenarkan makan atau minum semasa menonton tayangan filem dan mereka yang mempunyai tanda-tanda jangkitan dinasihatkan untuk tidak mengunjungi pawagam. Sektor percetakan negara kini mencapai satu perkembangan baharu dengan revitalisasi Jabatan Percetakan Kerajaan JPK yang telah dijadikan entiti korporat baharu dengan nama syarikat Print Plus Sendirian Berhad. Mulai 1 Julai 2020, kesemua perkhidmatan percetakan yang sebelumnya di bawah kawalan Jabatan Percetakan Kerajaan telah dipindahkan kepada Print Plus, iaitu sebuah anak syarikat yang dimiliki penuh oleh syarikat Darussalam Assets Sendirian Berhad. Dengan adanya transformasi ini, Print Plus akan menjadi sebuah syarikat percetakan yang beroperasi penuh secara komersial dengan tujuan untuk menampung keperluan percetakan tempatan dan di rantau ini. Inisiatif pengkorporatan yang dipacu oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Darussalam Assets akan dapat meningkatkan sektor percetakan negara. Inisiatif pengkorporatan ini akan menjana peningkatan dalam pengeluaran nilai dalam negara bagi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Peluang import substitutions dan mendorong persaingan dengan vendor-vendor yang serantau. Dengan itu, Print Plus akan dapat menawarkan harga yang lebih berdaya saing dengan peluang untuk memasuki pasaran antarabangsa. Inisiatif ini merupakan pencapaian yang utama dalam usaha pihak kerajaan untuk mempelbagaikan ekonomi negara di sektor bukan minyak dan gas dan pada masa yang sama memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Print Plus akan mengukuhkan tadbir urus korporat yang kukuh dan akan menerapkan dasar dan prosedur sejajar dengan amalan terbaik antarabangsa untuk meningkatkan kecekapan operasi Print Plus secara keseluruhan. Objektif utama bagi penubuhan Print Plus adalah untuk memacu pertumbuhan industri dengan berkembangnya syarikat tersebut menjadi lebih responsif terhadap peluang-peluang yang baharu di pasaran dan mendorong inovasi produk. Print Plus berhasrat untuk memperluaskan penawaran produknya yang belum diperolehi di Brunei dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan tempatan dan serantau. Dengan kedudukan Print Plus yang akan menjadi lebih berdaya saing, ia berusaha untuk mengembangkan perniagaannya untuk memasuki pasaran antarabangsa. Dengan memanfaatkan peluang ini secara komersial, ia akan dapat membantu ekonomi yang berdaya tahan bagi masa depan ekonomi negara. Inisiatif transformasi ini akan juga merangkumi tumpuan kepada pengembangan modal insan dan perniagaan dengan meneroka dan menjana peluang-peluang perniagaan baharu di samping kebakaran teknikal antarabangsa yang sedia ada yang akan menghasilkan peralihan yang lancar dan memudahkan proses-proses operasi bagi Print Plus. Untuk menampung keperluan tenaga kerja pada masa ini dan masa depan, kaki tangan Print Plus akan dilengkapi dengan program-program latihan dan pembangunan untuk memastikan penggunaan mesin dan pengeluaran produk yang lebih bermutu dan cekap serta mengurangkan pembaziran bahan. Dengan yang demikian, Print Plus akan dapat meningkatkan kemahiran dan kemajuan yang bersedia untuk masa depan bagi melahirkan tenaga kerja yang cekap dan berkemahiran. Pertanyaan lanjut mengenai perkhidmatan dan penawaran Print Plus boleh diperolehi melalui inquiry at printplus.com.bn.
Menghasilkan pelbagai spesies cendawan berkualiti tinggi bagi tujuan perubatan merupakan matlamat utama sebuah syarikat yang mengusahakan tanaman cendawan di negara ini. Ditubuhkan pada bulan Ogos 2015, syarikat Grim Thumbs Farm Sendirian Berhad kini dalam proses menghasilkan pelbagai jenis cendawan, terutamanya cendawan Grey Oyster. Syarikat yang diusahakan oleh 5 anak tempatan dari pelbagai bidang jurusan ini juga berhasrat membekalkan kulat segar ke pasaran tempatan dan luar negara. Dalam memajukan lagi penanaman tersebut, syarikat Grim Thumb Farm Sendirian Berhad telah ditawarkan tapak seluas kira-kira 5.7 hektar oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di bawah projek rintis bagi mengusahakan penanaman cendawan di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei BARC Kilanas. The main objective untuk syarikat Green Thumb Farm Sendirian Berhad adalah untuk menghasilkan cendawan. First primary objective is to develop and produce grey oyster mushroom, which we are now doing and producing as of March 2020. It's taken selebihnya about 1 tahun sudah untuk mendevelop, memproses, investing, maintain the facility ke tahap sekarang where we are able to start producing. Menurut pengerusi syarikat Grim Thumb Farm Sendirian Berhad, syarikatnya telah menjual benih cendawan kepada beberapa petani tempatan sebagai percubaan dan akan bekerjasama rapat dengan mereka bagi membantu penanaman cendawan tersebut. Untuk contract farming, we are engaging, sudah kami menjual benih cendawan to 1 atau 2 petani tempatan untuk trial basis dulu apa semua, di mana dorang mencuba benih itu arah tempat ladang dorang dulu, where dorang mengupdate kami on the process, how the hasil apa semua, and apa ada problem apa semua. Syarikat kami juga berkongsi sama dorang in terms of technology, in terms of macam mana kalau ada isu, mana akan overcome the issues. Syarikat ini menggunakan sistem penanaman cendawan yang berteknologi tinggi di mana cendawan-cendawan ditumbuhkan dalam bilik khas yang tertutup yang boleh mengawal suhu secara automatik. Jenis cendawan yang ditanam ketika ini ialah cendawan Grey Oyster. Syarikat ini juga sedang membuat penyelidikan bagi menghasilkan cendawan-cendawan lain seperti cendawan shiitake dan cendawan butang atau button. Hasil baru saja start dalam bulan March 2020 ni. So slowly over dalam tiap bulan ni meningkat. Now sekarang dalam about 200 kilo, tapi kami telah melabur untuk equipment lain so that dapat penghasilan itu dapat dikembangkan lagi. We expect tiap bulan untuk meningkat. InsyaAllah, hopefully dalam 1,000 kilo sebulan. That's the aim, the target dalam beberapa bulan depan. Pengeluaran tanaman cendawan syarikat dijangka terus meningkat meskipun baru mengeluarkan hasil. Setakat ini syarikat memasarkan hasil ke beberapa buah restoran dan dalam perancangan untuk menghantar ke beberapa buah pasaraya di negara ini. Pasaran, alhamdulillah, so far local demand, ada apa saja yang dihasilkan tiap hari ada juga pembeliannya. Terutamanya at the moment restoran. And also penjualan kedai-kedai yang menjual fresh vegetables. We are in discussion to talk to and supply to other buyers such as the retail shops like Supersafe. Syarikat Green Thumbs Farms juga tidak ketinggalan menerima bantuan dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam sama-sama memajukan lagi penghasilan cendawan di negara ini. Syarikat
Perintah Famsen dan Berhad. I'd like to say terima kasih kepada Kerajaan Kuala Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Selain itu juga dalam menyediakan insentif infrastruktur dan makmal pertumbuhan dan alat-alat penyediaan beg-beg pertumbuhan cendawan. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan terutamanya mengenai penjagaan dan penanaman.